Shalom teman-teman sekalian, salam berkat dan salam sejahtera saya ucapkan. Selamat bertemu di dalam siri yang baru. Semoga saudara-saudari semua sehat dan ceria di dalam Tuhan. Kita masuk ke dalam siri baru yang saya tajukkan Memimpin Seperti Yesus, Leading Like Jesus. Saya akan kongsikan 7 dasar untuk kita sama-sama mempelajari teladan Yesus Kristus. Saudara-saudari, dasar-dasar ini adalah sangat penting di dalam kehidupan kita. Jikalau kita mempraktikkan dasar prinsip ini, saya percaya kita akan berjaya sesuai dengan rancangan Tuhan di dalam hidup kita. Tidak kira sama ada kita seorang pelajar, seorang suri rumah tangga, seorang pekerja, seorang businessman, seorang pembantu rumah, ataupun seorang pelayan Tuhan sepenuh masa. Tuhan mahu kita menjadi seorang yang memimpin dan seorang yang berpengaruh di dalam hidup kita. Tuhan mahu kita menjadi terang dan garam di dalam dunia ini. Bukan untuk diri kita sendiri, saudara-saudari, tetapi untuk ministry dan missions atau pelayanan dan penjangkauan misi. Yesus adalah teladan kepimpinan kita. Tidak ada cara kepimpinan yang lebih berkesan daripada cara kepimpinan Yesus Kristus, walaupun berlainan dengan cara dunia. Sebab itu kita akan sama-sama mempelajari dasar kepimpinan Kristus di dalam siri kita yang baru ini. Kita akan sama-sama mempelajari paradoks kepimpinan Kristus, yang saya percaya walaupun bertentangan dengan dunia akan menjadikan kita semua pemimpin yang efektif di dalam keluarga kita, pelayanan kita, tempat pekerjaan kita, bisnes kita, perkampungan kita, dan perumahan kita. Hari ini, dasar yang pertama yang akan kita sama-sama pelajari ialah identity. Setiap pemimpin tahu kekuatannya dan kelemahannya. Kita semua adalah kedua-duanya kan sekali. Tetapi apa yang penting sebagai seorang pemimpin ialah untuk kita mengetahui siapakah kita di dalam Tuhan. Saudara-saudari, ada satu ketika Yesus pergi ke Yerusalem. Di Yerusalem, berdekatan dengan pintu domba, Yesus telah menyembuhkan seorang lelaki yang sakit selama 38 tahun di sebuah kolam yang dinamakan Bethesda. Orang Yahudi pada ketika itu tidak senang hati dengan Yesus kerana dia telah menyembuhkan lelaki tersebut pada hari Sabat. Lebih daripada itu, Yesuslah yang menyuruh lelaki tersebut mengangkat tikar dan berjalan. Satu perbuatan yang tidak boleh dilakukan pada hari Sabat untuk orang Yahudi. Orang Yahudi, saudara-saudari, pada ketika itu marah dan mempunyai niat untuk membunuh Yesus. Bukan sahaja dia melanggar hukum hari Sabat, tetapi Yesus juga mengatakan bahawa Allah itu Bapaknya, iaitu menyamakan dirinya dengan Allah. Selepas itu, Yesus menjawab. Yohanes 5:19. Yesus menjawab mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, anak tidak dapat melakukan sesuatu oleh dirinya sendiri. Dia hanya melakukan apa yang dilihatnya, dilakukan oleh Bapaknya. Apa yang dilakukan oleh Bapa, itulah yang dilakukan oleh anak." Yesus tahu siapakah dia di dalam Tuhan. Tidak ada manipulasi yang dilakukan Yesus untuk mendapat perkenanan manusia. Dia melakukan apa yang dilihatnya, yang dilakukan oleh Bapaknya. Identitinya adalah kepada Bapaknya, iaitu Tuhan kita. Nah, saudara-saudari, identiti adalah dimensi yang paling penting di dalam pembentukan rohani seorang pemimpin. Jikalau kita mempunyai kefahaman yang betul tentang identiti kita, kita akan menarik orang untuk mengikut dengan tujuan dan sebab yang betul. Kita adalah seorang yang kukuh di dalam Tuhan. We are secured in God. Kita tidak akan berusaha dengan tenaga kita sendiri hanya untuk mendapat kepentingan ataupun perkenanan di dalam komuniti kita. Saudara-saudari, izinkan saya katakan bahawa orang lain akan mengikut kita kerana siapakah kita terlebih dahulu sebelum mereka mengikut visi dan matlamat kita. Inilah pemimpin yang sejati dan dasarnya yang pertama ialah identiti yang kukuh. Amin, saudara-saudari. Apabila kita secure ataupun kukuh di dalam identiti kita, orang lain akan dapat melihatnya dan mereka akan merasa senang dan selesa dengan diri kita. Kita akan menarik orang lain ke dalam visi kita melalui kasih kita yang sejati kepada orang lain. Dan kasih yang sejati ini hasilnya adalah datang daripada identiti yang kukuh. Amin, saudara-saudari. Nah,
Adalah penting juga untuk saya katakan bahawa yang pertamanya, kepimpinan bukanlah kedudukan ataupun posisi. Posisi tidak akan menentukan sama ada kita berpengaruh atau mempunyai kebolehan memimpin. Malahan yang bertentangan mungkin akan berlaku. Kita yang di dalam kedudukan yang rendah boleh juga menjadi pemimpin yang efektif. Yang keduanya, kepimpinan bukanlah kuasa ataupun authority. Kita mungkin mempunyai kuasa tetapi tidak mempunyai pengaruh. Amin, teman-teman sekalian. Dan yang ketiga ialah kepimpinan juga bukanlah kemasyhuran ataupun fame. Menjadi seorang yang terkenal tidak semestinya menjadikan kita seorang yang berpengaruh secara automatik. Yang terakhir dan yang keempat, kepimpinan juga bukanlah kekayaan ataupun riches. Untuk menjadi orang yang berpengaruh atau untuk menjadi seorang pemimpin, kekayaan adalah tidak penting. Ia tidak akan membolehkan kita menjadi pemimpin yang berkesan ataupun pemimpin yang berpengaruh. Yesus adalah contoh kita yang terbaik. Dia tahu siapakah dia sebenarnya. Dia tahu identitinya. Selain daripada Yohanes 5:19 yang telah kita baca sebentar tadi, banyak lagi contoh-contoh tentang security identiti dirinya yang boleh kita pelajari. Contohnya, dia berkata, "Akulah roti hidup, akulah cahaya dunia, akulah pintu, akulah gembala yang baik, akulah kebangkitan dan hidup. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Akulah pokok anggur yang benar. Aku anak Allah." Wow! Jadi saudara-saudari, hari ini dasar kepimpinan Yesus yang pertama ialah identiti. Jikalau kita mahu menjadi seorang pemimpin yang efektif seperti Yesus, kita haruslah tahu siapakah kita di dalam Tuhan. Kita harus kukuh dengan identiti kita. Kita bukanlah sejarah kita, saudara-saudari. Kita bukanlah kesilapan kita. Kita bukanlah kegagalan kita. Iblis, saudara-saudari, hanya mampu untuk mencuri identiti kita dengan menyalahgunakan, memutarbelikkan dan membinasakan identiti kita. Tetapi identiti kita adalah orang yang dikasihi Tuhan, adalah orang yang berharga di mata Tuhan, adalah orang yang diterima walaupun kita orang yang berdosa, adalah orang yang diampuni, adalah orang yang mampu melakukan pekerjaan Tuhan di dalam Kristus. Amin, saudara-saudari. Dengar di sini. Keprihatinan Tuhan yang paling besar untuk diri kita ialah karakter kita. Dan kualiti karakter yang paling penting untuk seorang pemimpin ialah identiti yang kukuh ataupun secure identity dalam bahasa Inggeris. Hanya dengan mempunyai identiti kita yang kukuh di dalam Tuhan, barulah kita akan mempunyai karakter yang teguh. Dan untuk kita mempunyai identiti yang kukuh, supaya kita menjadi pemimpin yang efektif, ialah dengan menerima Yesus sebagai juru selamat kehidupan kita. Amin, saudara-saudari. Mari kita berdoa. Tuhan, kami telah merenungkan hari ini tentang dasar kepimpinan Yesus yang pertama, yaitu identiti. Tuhan, kami serahkan diri kami. Tunjukkanlah kasih-Mu kepada kami setiap hari, supaya dengan kelimpahan kasih-Mu yang begitu besar kepada kami, dapat kami kongsikan kepada mereka yang memerlukan. Hari ini, kami minta pertolongan Tuhan untuk kami mempraktikkan prinsip yang telah kami pelajari. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kami berdoa. Amin. 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 Terima kasih saudara-saudari. Sampai kita bertemu sekali lagi. Tuhan memberkati. Shalom.